A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi peluang pada kita untuk terus menggunakan masa yang ada dan menggunakan kesihatan. Dua nikmat, masa dan kesihatan, dua nikmat yang besar, tapi dua nikmat yang besar ini tidak ada guna dan sia-sia sekira kita tak gunakan dua nikmat ini untuk mendapat nikmat yang lebih besar, iaitu nikmat menghayati ayat-ayat Allah dan beramal dengannya. Jadi nikmat yang lebih besar daripada segala nikmat ialah nikmat Al-Quran, dan rahmat Allah yang paling besar kepada hamba-hambanya ialah dengan menurunkan Al-Quran. Maka berbahagialah mereka yang hidupnya sentiasa bersama Al-Quran, mulutnya membaca Al-Quran, akalnya berfikir tentang maksud-maksud Al-Quran, dan anggota badannya mempraktiskan, mengamalkan apa yang dihayati dan difahami daripada Al-Quran. Beruntunglah. Bahkan kata ulama, itulah syurga di dunia. Syurga di dunia ialah bila kita dapat bercakap dengan Allah melalui Al-Qurannya, kita dapat menghayati dan kita dapat beramal dengannya. Dan Nabi selalu berdoa, dan Nabi juga minta umatnya berdoa supaya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil doa yang agung yang pernah kita belajar dan saya pernah bagi, iaitu antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadilah Al-Quran sebagai rabi', musim bunga, musim yang menyejukkan hati bagiku. Kemudian Nabi juga memberitahu bahawa yang menyejukkan hati Nabi juga ialah as-salat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis salah. Dan telah dijadikan penyejuk hatiku ialah di dalam solat ataupun ketika solat. Jadi dua perkara ni, kalau seseorang itu dapat, itulah sebenarnya syurga dunia yang dia perolehi sebelum dia dapat syurga di akhirat. Pertama, Quran tu sebagai penyejuk hati, penenang jiwa. Yang kedua, solatnya juga sebagai qurratu ainin. Kalau dua ni dapat dalam hidupnya, itulah nikmat yang tidak ada tolak bandingnya, dan itulah petanda awal bahawa dia adalah insya-Allah ahli syurga. Jadi insya-Allah selepas Ramadan kita sambung untuk mendapat nikmat yang terbesar ini, iaitu tadabbur Al-Quran. Dan ini adalah kelas yang pertama selepas Ramadan. Semoga dengan Ramadan ini kita mendapat nikmat yang lebih besar dibanding dengan bulan Ramadan. Ada orang dapat nikmat di bulan Ramadan, dapat masa membaca Al-Quran, dapat tadabbur, tapi akhirnya dia hancurkan nikmat itu di bulan Syawal. Jadi dengan datangnya bulan Syawal, dia tinggal semua, tinggal Quran, tinggal solat sunat, tinggal tadabbur Al-Quran. Inilah orang yang paling rugi. Dan Nabi bagi amaran keras. Antara ciri-ciri orang yang rugi ialah dia meninggalkan amal kebaikan yang telah dilakukannya. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, Nabi bagi amaran kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amru bin Al-As. Nabi bagi amaran kepada sahabatnya
yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Rasulullah SAW kepada beliau, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul al-lail fataraka qiyamal lail." Maksudnya, wahai Abdullah, la takun misla fulan, jangan kamu menjadi seperti si fulan. Nabi bila nak buat contoh, Nabi tak sebut nama orang. Bila sebut menjadi satu dosa, iaitu dosa mengumpat, dosa besar. Jadi Nabi sebut hanya si fulan. Wahai Abdullah, jangan jadi seperti si fulan. Kenapa ni? Adakah si fulan ni pernah mencuri, pernah rasuah, pernah minum arak, pernah berzina? Bukan. Si fulan ni sebelum ni okey. Dia tak pernah buat maksiat, apatah lagi dosa besar. Yang dia buat apa sebelum ni? Yang dia buat ialah ibadat. Tapi Nabi kata jangan jadi macam si fulan yang pernah melakukan ibadat. Kana yaqumu al-lail, si fulan ni sebelum ni bangun malam, solat tarawihnya, solat witirnya, baca Qurannya, tadabburnya di waktu malam. Fataraka qiyamal lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Dia tinggal solat witir, dia tinggal solat tarawih memanglah, dia tinggal solat malam, dia tinggal baca Quran di waktu malam. Bila Nabi bagi amaran, itu menunjukkan perbuatan yang, antara perbuatan yang buruk ialah kita buat amalan baik, kemudian sampai satu masa kita tinggal. Ini ciri-ciri, ya, tanda-tanda amalan seseorang tak diterima oleh Allah. Kata ulama, tanda amalan tak diterima ialah bila dia buat amalan, lepas satu masa, lepas satu musim, dia tinggal, dia tak teruskan. Wali'azubillah. Semoga kita dijauhkan daripada sifat tersebut. Dan Allah juga sebut dalam surah An-Nahl ayat 92. Boleh buka sebelum kita sambung? Boleh buka surah An-Nahl ayat 92. Surah 16. Okey, cuba tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu Surah An-Nahl, surah 16 ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwah ankathan tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum. Saya nak ambil bahagian awal. Allah bagi amaran kepada orang beriman, wala takunu, janganlah kamu menjadi kallati, seperti seorang wanita naqadat, yang telah merungkaikan ghazlaha. Ghazlaha ni macam tenunan ataupun pintalan. Ulama mengatakan wanita ni, ada mengatakan betul-betul berlaku. Dia pintal benang dia sehingga menjadi pakaian ke, pelapik meja ke, dari pagi sampai malam. Siap, besok dia buka balik. Dia buka satu-satu. Kemudian lusa dia pintal lagi. Kemudian dia buka balik. Maksud apa tu? Allah nak bagi tahu ada jenis manusia yang buat kerja sia-sia. Kalau kita tengok wanita tu pintal benang sehingga jadi pakaian, kemudian lepas siap, kadang-kadang ambil masa satu hari, kadang-kadang sebulan. Lepas sebulan siap, dia buka balik. Kemudian dah buka balik, dia pintal lagi. Kita nak kata apa pada orang macam ni? Orang ni kita boleh kata orang gila lah. Orang tak waras. Buang masa je. Buat kerja penat-penat, habis masa, menunggu siap. Tiba-tiba bila dah siap, dia buka balik. Biasa orang tak waras. Maka Allah nak bagi perumpamaan. Ada orang yang tak waras macam ni, tapi dia bukan pintal benang. Dia bukan buat baju. Nak pintal ni susah kan? Nak pintal benang tu, tama-tama zaman dulu, mana ada alat kan?
pakai pintar dengan tangan penuh tekun, berhati-hati, rajin, sabar. Jadi yang Allah nak bagi itu apa dia? Yang lebih teruk daripada itu bukan merungkaikan balik pintal yang dipintal sekian lama, tapi yang lebih teruk daripada itu ialah dia bersolat, dia puasa, dia berzikir, dia baca Quran. Lepas tu habis bulan Ramadan, dia buka balik apa saja yang dia lakukan di bulan Ramadan. Makna dia buka tu makna dia tak sambung. Yang ni gambaran Al-Quran tu sangat jelas. Bila Allah nak bagi sesuatu pengajaran, Allah buat contoh supaya kita nampak betul-betul real. Kerja gila, pintal benang, jadi baju, ambil masa yang lama, penat, tiba-tiba buka balik. Maka begitulah orang yang puasa, orang yang solat malam, orang yang baca Quran sepanjang bulan Ramadan. Lepas tu habis bulan Ramadan, masuk Syawal, Quran tinggal, tadabbur pun tak, solat sunat pun tak, solat witir pun tak, puasa 6 pun tak. Jadi balik seperti sebelum Ramadan. Macam tak ada apa-apa, dia tak pintal apa-apa pun. Ini sebenar, betul lah, itu tadabbur Al-Quran. Allah sebut pasal wanita meminta benang, tapi pengajarannya iaitu orang yang buat amal soleh, buat ibadat, kemudian dia tinggal. Bukan setakat sama, lebih teruk daripada yang meminta benang tu. Jadi semoga kita tidak termasuk dalam kumpulan mereka yang buat kerja sia-sia. Gali lubang, lepas tu tinggal sehingga terkambus, gali lagi. Sampai masuk bulan Ramadan akan datang, gali lagi. Kemudian habis Ramadan dia tinggal, terkambus lubang tu. Sebab tu Allah memuji orang yang beriman, iaitu dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Allah puji bukan orang beribadat saja, bukan orang beriman, tapi ada satu lagi, summa istaqamu. Orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kami beriman, kami beramal soleh, kami taat, tapi lepas tu summa istaqamu, kemudian ada istiqamah. Dia teruskan amalannya, dia teruskan keimanannya kepada Allah, bulan Ramadan, bulan Syawal, dan sampai dia mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan engkau sampai datang al-yaqin, iaitu kematian. Jadi beribadat jangan sampai akhir Ramadan. Beribadat solat malam jangan sampai raya je. Tak, sampai hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kamu mati. Jadi semoga Allah kuatkan iman kita, Allah teguhkan pendirian kita supaya kita dapat teruskan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau puasa Ramadan kita sambung dengan puasa 6. Mungkin ada dah habis, ada yang belum habis, ada yang belum mula, tapi masa masih ada. Jangan tak puasa langsung. Yang dah baca Quran bulan Ramadan dah khatam, jangan berhenti bila masuk Syawal. Yang dah tadabbur Al-Quran sepanjang bulan Ramadan, jangan berhenti bila masuk Syawal. Yang solat malam, solat tahajud ke solat witir, jangan berhenti bila habis Ramadan. Jangan buat kerja sia-sia yang sebenarnya bukan merugikan diri sendiri. Okey, sekarang kita sambung surah Ar-Ra'du. Ayat ke-2 kan? Ayat ke-3. Surah Ar-Ra'd ayat pertama Allah menceritakan tentang ayat-ayat Al-Quran, kebesaran Allah melalui ayat Quran. Semua tu dia panggil ayat. Ayat Quran dia panggil ayat, ciptaan Allah langit bumi pun dia panggil ayat. Jadi ayat ni ada dua, satu ayat kauniyah, satu lagi syar'iyah. Ataupun Al-Quran. Jadi yang Allah galakkan kita sentiasa berfikir ialah tentang dua ayat ni. Pertama tentang ciptaan Allah, yang kedua tentang ayat-ayat Al-Quran atau dipanggil ayat syar'iyah, yang mengandungi syariat Allah, hukum hakam dan sebagainya. Jadi dalam surah Ar-Ra'd ayat pertama Allah sebut tentang Asy-Syar'iyah, ayat 1. Tentang kebesaran Allah melalui Al-Quran.
Jadi nak tahu kebesaran Allah, salah satunya baca Al-Quran dan tadabbur. Kemudian kalau tak rasa kebesaran Allah juga, ayat kedua Allah cerita pasal ayat kauniyah. Ayat kedua daripada surah Ar-Ra'du, iaitu tentang ciptaan Allah yang paling besar, yang paling hebat, yang paling menunjukkan Allah tu hebat ialah ciptaan langit. Jadi ayat kedua Allah cerita pasal langit. Allah cipta langit yang begitu besar, begitu tinggi, tanpa tiang. Dan Allah kata kamu takkan nampak tiang, sebab tiang tu memang tak ada. Jadi hebatnya Allah, tengoklah pada ciptaannya dengan cara kita berfikir. Kemudian setelah Allah cerita kebesaran Allah melalui ciptaannya yang ke atas, iaitu di langit, maka ayat seterusnya, ayat ketiga hari ini, Allah menceritakan tentang kebesaran Allah yang di bumi. Manusia tak boleh lari daripada langit dan bumi, sebab semua manusia berada di bawah langit dan di atas bumi. Dan dua makhluk Allah ini, bumi dan langit, adalah antara makhluk Allah yang terbesar, yang sebenarnya sudah cukup untuk menjadi bukti bahawa Tuhan tu ada, Tuhan tu hebat, Tuhan tu maha berkuasa, Tuhan tu maha penyayang kepada manusia. Okey. Jadi kita masuk ayat yang ketiga, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahwa, dan dia, maddal ard. Maddal ard. Madda ni makna membentang. Madda makna dia membentang. Al-arda, bumi. Ada silap ke? Wahwa allazi. Okey. Tertinggal allazi. Dan dia yang maddal ard, yang membentangkan bumi. Okey. Jadi sekarang bila Allah kata Allah membentangkan bumi, apa kebesaran Allah dalam ayat ni? 1, 2, 3, 4 perkataan. Apa kebesaran Allah? Kalau langit Allah sebut sebelum ni, kebesarannya ialah begitu besar, begitu tinggi, begitu luas dan tanpa tiang. Okey? Tapi kalau Allah membentangkan bumi, apa kebesaran Allah? Apa kebesaran Allah? Kebesaran Allah huraikan juga dalam ayat-ayat yang lain. Contohnya dalam surah Amma Yatasaalun, surah An-Naba. Alam naj'alil arda mihada. Kan? Ayat 6 surah An-Naba. Dan juga surah Al-Baqarah. Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Ayat berapa ni? Ayat berapa? 12. Cuba tengok Allah kata apa dalam surah An-Naba, alam naj'alil arda mihada.
Bukankah kami jadikan bumi itu sebagai mihad? Mihad ni buaian. Dalam satu pepatah Arab, bukan hadis lah, utlubul ilma minal mahdi. Al-mahdi. Tuntutlah ilmu daripada buaian ilal lahdi, sehingga ke liang lahad. Jadi Allah berkata dalam surah An-Naba, bukankah kami jadikan bumi ini mihada? Mihada iaitu seperti buaian. Apa maksudnya? Iaitu bila baby kalau meletak kat situ je, dia rasa selesa, dia rasa tenang dan dia tidur terus. Jadi Allah nak bagi tahu bumi ni cukup mudah untuk kamu, sama ada untuk kamu berehat, untuk kamu bekerja, sebab kami jadikan dia seumpama buaian. Maksudnya Allah tak jadi bumi ni terlalu keras. Kalau Allah jadikan bumi ni terlalu keras, dia bukan mihada, dia bukan madda. Kalau bumi ni keras macam besi, apa jadi? Manusia tak boleh nak bercucuk tanam. Bila tak boleh bercucuk tanam, manusia mati, tak ada makanan. Manusia tak boleh buat rumah sebab bumi itu keras macam bumi, macam besi. Manusia tak boleh buat jalan raya, tak boleh nak ke mana-mana sebab bumi itu dah keras macam besi. Ataupun Allah tak jadikan bumi ni lembut, gali je terus berlubang ataupun jerlus. Nak buat rumah tak boleh, nak buat jalan raya tak boleh, nak tanam apa-apa pun tak boleh, terus masuk ke dalam. Sebaliknya Allah jadikan dia sebagai mihada, semua sesuai. Waktu malam boleh tidur dengan tenang, nak buat rumah, nak buat jalan raya, nak buat sekolah, nak buat pejabat, nak bekerja ke, tenang je. Itu satu. Di sini menunjukkan kehebatan Allah. Walaupun bumi ini besar, tapi Allah boleh menjadikan bumi ini rata. Dan juga menunjukkan rahmat Allah. Yang kedua, Allah beritahu firasha. Firasha hamparan, kapet. Dalam bahasa Arab, kapet itu dipanggil firash. Jadi Allah kata, dia yang menjadikan untuk kamu bumi itu seumpama firash, hamparan. Selesai je kamu duduk. Allah tak jadikan bumi ini tinggi rendah. Walaupun ada gunung, ada bukit, tapi sebahagian besar bumi rata. Sehingga kita boleh pergi ke hujung dunia, ke kutub utara pun boleh sampai. Sebab apa? Kedudukan bumi itu yang firash, seperti hamparan. Okey. Jadi kebesaran Allah juga di sini apa dia? Allah membentangkan bumi. Tapi bumi ni sebenar dia mendatar ke bulat. Mendatar ke bulat? Mendatar ke bulat? Soalan bumi ni mendatar ke bulat? Bulat. Ada dalil tak? Siapa ni? Azizah. Ada dalil tak? Kalau bulat, Allah sebut sini madda. Madda maknanya membentang. Sebenarnya sepakat ulama' dahululah, bukan ulama' yang kemudian. Syekhul Islam pun sebut ijma' ulama', sepakat ulama' mengatakan bumi adalah bulat. Dia tak mendatar. Yang mendatar ni bila? Bumi ni akan rata je. Allah sebut dalam surah Taha kan, bila semua dah hancur, Allah jadikan bumi tu rata. Tidak ada tinggi, tidak ada rendah, tidak ada pokok, tidak ada gunung. Ni dia akan jadi rata ni. Tapi bila ni? Bila hari kiamat. Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Insyiqaq. Idza as-samaa'u insyaqqat wa idzal ardu muddat. Tengok, perkataan yang sama
Bila berlaku kiamat, Allah kata apabila bumi diratakan, dibentangkan. Tapi kiamat, ni masa kat dunia Allah guna perkataan madda juga. Jadi kalau kita tak berhati, tak fikir betul-betul, mungkin kita boleh keliru. Sebab Allah guna perkataan yang sama ketika kiamat dengan ketika masa sebelum kiamat, iaitu perkataan madda. Jadi seolah bumi ini mendata sekarang, sampai kiamat pun bumi itu mendata. Sebenarnya tidak. Sebenarnya ulama sepakat ada dalil lah. Antaranya dalil ayat ni. Allah mengatakan apabila bumi dibentangkan, iaitu diratakan macam ni. Diratakan macam ni. Ini muddat. Bila ni? Bila berlaku kiamat. Jadi kalau bila berlaku kiamat, bumi diratakan, makna sebelum kiamat, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Macam ni kan, bulat kan. Bila bulat, Allah buka satu-satu. Jadi Allah jadikan macam tu. Ini bila kiamat. Sebelum kiamat dia bulat. Okey, sekarang kalau bulat, kenapa Allah kata madda, membentangkan? Di situ menunjukkan kebesaran Allah bagi sesiapa yang berfikir. Iaitu bumi ni walaupun bulat, tapi bila kita berada di atas bumi ni, kita tak rasa dia bulat. Betul kan? Kita duduk sini Shah Alam, kita tengok Kuala Lumpur. Nampak kan? Kalau duduk tempat tinggi sikit, nampak bangunan tu. Sepatutnya kalau kita duduk kat sini kan, kita tengok Kuala Lumpur kat sini. Sini KL. Sini Shah Alam. Kalau duduk kat sini, tak akan nampak Kuala Lumpur. Tapi kita duduk kat sini, nampak Kuala Lumpur. Seolah-olah dia mendatar. Itu kebesaran Allah. Macam mana tu? Kenapa bulat tapi nampak macam tak bulat? Sebab bumi itu terlalu besar. Bila terlalu besar tu, dia tak nampak bulat. Ini kebesaran Allah. Bila benda tu dah besar sangat, dia tak nampak macam bulat. Kita naik kereta daripada Perlis ke Johor Bahru, tak nampak, tak rasa kita sedang menurun. Sedangkan bumi itu bulat. Kebesaran Allah juga pada satu, tak nampak bulat. Yang kedua, tak rasa pun. Kita tak rasa bumi itu bulat. Kalau kita duduk atas bola yang besar kan, bila kita berjalan mungkin terjatuh. Sebab benda bola tu bulat. Tapi bumi ni jalan kat mana daripada Johor Bahru sampai ke Thailand, sampai ke Bangkok, dia tak akan tak rasa macam menurun ataupun menaik. Jadi kehebatan Allah ialah Allah cipta bumi bulat tapi kita tak nampak bulat dan tak rasa bulat. Sebab tu Allah guna perkataan madda. Kenapa tu? Sebab rahmat Allah kepada kita. Kalau Allah buat bulat, kemudian kita rasa bulat dan nampak berbulat, susah kita. Berjalan turun je. Macam mana? Cuba bayangkan. Macam kita naik roller coaster kan? Macam mana? Menjerit-jerit kan? Okey? Jadi bila yang betul-betul bumi ni bulat, dia hilang dan dia betul-betul rata. Duk hujung mana pun dia akan nampak. Bila iza sama'un syaqqat, bila berlaku kiamat, maka bumi pun diratakan. Itu betul-betul rata, dah tak ada bulat dah. Masa ni apa hikmah dia? Supaya tak ada seorang pun yang tersembunyi daripada pandangan Allah. Dia duduk hujung mana, walaupun pada masa besar, tak ada seorang pun yang tersembunyi daripada pandangan Allah. Sebab ketika itu rata, tempat berlindung pun tak ada, pokok pun tak ada, gunung pun tak ada, bangunan pun tak ada. Okey. Kemudian waja'ala, dan dia telah menjadikan fiha, padanya, rawasiya. Rawasiya ni jamak mufrad dia rasiyatun. Kalau jamak rawasi, apa makna dia? Pasak. Dia kalau kemah kan, kemah ni dia ada tali ujung ni.
Jadi kemah ni kalau tidak ada pasak besi yang menarik supaya dia tak goyang, maka kemah ni bila datang angin dia akan terbang. Jadi rahsia tu ialah pasak. Kalau besi ni memasak dan mengukuhkan kedudukan kemah, maka rahsia di sini ialah maksud dia gunung. Gunung tu adalah pasak yang mengukuhkan bumi. Apa kebesaran Allah pula? Jadi sebenarnya Allah nak cerita ni apa dia? Ayat tentang kebesaran Allah. Jadi target bila kita baca Quran, setiap ayat kita kena rasa kebesaran Allah. Sebab itu dia panggil ayat. Sama ada ayat Quran ataupun ciptaan Allah. Jadi bila Allah kata Allah menjadikan gunung sebagai pasak kepada bumi, sambungan ayat ni surah An-Naba ni, alam naj'alil arda mihada, kemudian wal jibala autada. Autada dengan rawasi sama. Bukankah kami jadikan bumi sebagai hamparan sehingga kamu selesa duduk dan bekerja dan berehat? Dan wal jibal, dan gunung-gunung kami jadikannya sebagai autada. Autada sama dengan rawasi, iaitu sebagai pasak. Okey, kebesaran Allah apa dia? Kebesaran Allah, gunung ni terlalu banyak dan nak pasak gunung ni, kalau manusia lah nak pasak gunung, agak-agak lah berapa lama masa diperlukan, berapa kos diperlukan, berapa banyak alat jentera yang diperlukan. Contoh nak pasakkan, nak piling bangunan yang 100 tingkat kan, dia kena korek, dia kena piling apa semua tu, berapa masa diperlukan, berapa kos diperlukan, berapa alat, berapa pekerja diperlukan. Kadang-kadang sampai 2 tahun baru satu bangunan yang tak luas pun. Tapi Allah nak pasakkan gunung yang mungkin jumlah dia berpuluh-puluh ribu. Kemudian pasak pula, bukan, ada pendapat mengatakan gunung ni bila masuk ke bumi dia masuk yang ke atas tu 1/3, yang kat bawah ni 2/3. Ini bumi. Jadi kehebatan Allah, Allah pasak gunung ni ke dalam bumi, kun fayakun. Kalau manusia nak buat ni 100 tahun pun belum tentu dapat. Dan memang tak boleh lah. Itu kebesaran Allah. Satu. Yang kedua, rahmat Allah. Rahmat Allah apa dia? Allah jadikan gunung sebagai pemasak kepada bumi supaya apa? Supaya bumi tak bergoncang. Cuba buka surah Luqman ayat 12. Surah Luqman ayat 12. Sebelum tu 10 ke? Sebelum tu ke? Cuba baca. Walaqad khalaqas samawat bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiyah an okey, setakat ni. Ini hikmah, hikmah. Hikmah, kenapa Allah jadikan bumi itu sebagai pemasak gunung sebagai pemasak bumi? Allah sebut dalam surah Luqman, khalaqas samawat, dia iaitu Allah telah mencipta langit-langit bighairi amadin, tanpa tiang, sebagaimana dalam ayat 2 surah Ar-Ra'd juga. Kemudian tarawnaha, yang kamu tak nampak. Kemudian wa alqa fil ardi, dan Allah mencampakkan di atas muka bumi rawasiya, sama
pemasak-pemasak iaitu gunung-gunung, apa faedahnya? Apa hikmahnya? Antani dabikum, supaya bumi itu tidak menggoncangkan kamu. Subhanallah. Bila kita baca ayat ni, kita faham, ya Allah, sayangnya Allah pada kita. Dia macam ni, contoh analogi dia. Kalau bumi ni tidak ada gunung, kalau bumi ni tak ada gunung, bayangan dia macam kita naik kapal di tengah laut dan datang ombak besar. Macam mana keadaan kita? Adakah kita boleh duduk tenang? Adakah kita boleh tidur? Adakah kita boleh buat kerja? Tak boleh. Setengah jam mungkin boleh tahan. Cuba bayangkan, kalau kapal tu semakin kecil, apa jadi? Kalau bot kan, bot yang lagi kecil, datang pula ombak. Macam mana kita boleh buat kerja di atas bot itu? Macam mana kita boleh berak dan tidur? Tak mungkin. Dan cuba bayangkan, kalau bot yang kecil itu datang ombak dan kita duduk dalam bot tu selama 1 hari, 24 jam, apa jadi dengan kita? Macam itulah kalau bumi ni tidak ada gunung. Macam itulah keadaan kita. Kita tak boleh buat apa-apa kerja. Nak menulis tak boleh, nak bekerja tak boleh, nak bercucuk tanam tak boleh, nak tidur, nak berat, semua tak boleh sebab kita sentiasa digoncang. Maka rahmat Allah jadikan gunung sebagai pemasak supaya bumi tidak menggoncangkan kamu, supaya kamu dapat cari rezeki dengan senang, dan bila malam kamu dapat rehat dan tidur dengan tenang. Nampak tak? Setiap ayat ada tanda kebesaran Allah. Setiap ayat ada rahmat Allah di situ. Bila kita baca, sebab itu Allah sebut dalam surah Az-Zumar, orang yang beriman, orang yang takut pada Allah, bila baca ayat-ayat Allah, kulitnya akan gemetar. Kemudian hatinya lepas itu akan menjadi tenang. Gemetar sebab apa? Sebab rasa kehebatan Allah. Ni ayat-ayat macam ni, kalau orang yang takut pada Allah, orang yang hatinya bersih, dia akan rasa kehebatan dan rasa gemetar kepada Allah. Kemudian dia rasa tenang kepada apa? Bila tengok kepada rahmat Allah. Ya Allah, sayangnya Allah kepada aku. Jadi akhirnya orang ini akan sentiasa mentaati Allah. Sebab syarat nak mentaati Allah, syarat mentaati Allah mesti ada 2. Satu, mesti ada al-mahabbah. Yang kedua, mesti ada at-ta'zim. Perkara yang paling besar, yang penting untuk mendorong kita mentaati Allah, solat ke, puasa ke, bangun malam, cinta, mahabbah. Dan untuk melahirkan cinta kita pada Allah ialah mesti kenal. Sebagaimana kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi mustahil kita cinta pada Allah dalam keadaan kita tak kenal dia. Dan cara nak kenal Allah ialah melalui Al-Quran. Yang kedua, melalui berfikir tentang kebesaran Allah. Sebab tu Allah mencela orang yang tak berfikir ni macam binatang je. Jadi sebab tu binatang tak ditaklifkan solat. Sebab dia memang tak kenal Allah, sebab dia tidak ada akal. Jadi manusia yang tak solat, yang tak sembah Allah ni lebih teruk daripada binatang. Jadi proses untuk taat pada Allah mesti ada rasa cinta. Dan nak cinta kena kenal. Kemudian yang kedua, mesti ada rasa ta'zim, rasa kebesaran Allah, rasa gerun, sehingga menyebabkan kita takut nak buat dosa. Jadi cinta berlomba tamak nak taat. Ta'zim, rasa kebesaran Allah, rasa takut nak buat dosa. Sebab tu ulama kata, bila kamu nak buat dosa, jangan tengok jenis dosa kecil ataupun besar. Alah, ni dosa kecil je, maka kamu akan buat dosa tu. Tapi tengoklah, kamu nak derhaka siapa ni. Kalau kamu derhaka Tuhan yang maha hebat, maka dosa kecil pun tak sepatut. Sebab Tuhan tu sangat hebat. Okey? Jadi dua-dua ni, mahabbah dengan ta'zim, dari mana kita akan dapat? Daripada sinilah. Daripada berfikir tentang ayat-ayat Allah, tentang ciptaan Allah, barulah kita ada rasa cinta dan rasa kebesaran Allah. Okey? Jadi Allah menjadikan fiha, padanya, pada bumi itu rawasiya, gunung-gunung sebagai
pasak-pasak. Sebab itulah gunung ni berlaku apa pun, gempa bumi ke, ribut taufan ke, bahkan taufan zaman Nabi Nuh melepasi gunung, tapi gunung tak terjejas. Pokok-pokok tumbang, bangunan-bangunan runtuh, masjid-masjid hanyut, tapi gunung tak terjejas. Sebab apa? Sebab gunung ni Allah cipta untuk sebagai pemasak bumi. Kalau gunung terjejas, itulah tanda kiamat. Kukuhnya gunung, Allah jadikan gunung kun fayakun, tapi kukuh dia sampai kiamat. Manusia bina bangunan pencakar langit kadang-kadang berpuluh tahun, tapi tahannya tak lama. Kadang-kadang 50 tahun dah hancur. Kemudian wa anhara, Allah menjadikan pula sungai-sungai dan sungai-sungai. Jadi sungai ni apa kebesaran Allah pada sungai? Jadi dalam bumi yang besar ni, kalau kita naik kapal terbang, kita tengok daripada atas, ada je sungai. Bumi yang besar ni 2/3 laut, 1/3 bumi. Kemudian selain pada itu ada sungai-sungai ni. Sungai yang pergi ke laut. Kalau kita tengok, ya Allah, bagaimana bumi yang besar ni Allah boleh jadikan sungai tu jalan je. Kalau kita pergi sungai di mana-mana kan, kadang-kadang sungai tu mengalir je 24 jam. Kehebatan Allah. Bila kita pergi, kita tak berfikir kan. Sebab tu kita tak rasa kebesaran Allah. Yang kita seronok ialah sejuk air, sejuk mata memandang. Tapi kita tak rasa bagaimana Allah mencipta sungai yang panjang, air terus mengalir tanpa henti. Dan di situ juga rahmat Allah. Cuba bayangkan kalau sungai tak ada, apa jadi dengan manusia? Walaupun air laut 2/3, tapi air sungai tak ada, apa jadi dengan manusia? Manusia boleh mati. Sebab air laut tak boleh diminum, tak boleh digunakan untuk memasak. Sebab tu kita pergi ke kampung ke Sempurna di Pulau Mega, Pulau Tatagan. Mereka duduk atas laut, tapi air walaupun banyak, air itu tak boleh digunakan untuk minum. Jadi mereka terpaksa membeli air di Bandar Sempurna. Cukup susah. Sebab apa? Air sungai tu tak ada tempat mereka. Jadi sungai juga menunjukkan kebesaran Allah dan juga menunjukkan rahmat Allah kepada kita. Okey. Dan juga ulama mengatakan Allah turunkan hujan. Satu lagi sumber air kita ialah daripada atas kan. Hujan Allah turun kat mana? Allah turunkan di gunung-gunung. Sebagai apa tu? Sebagai takungan. Daripada gunung tu lah air tu turun ke sungai. Itu antara sebab air sungai mengalir tak henti. Sebab ada takungan. Dia di atas gunung tu macam tangki air. Kalau Allah turunkan semua di bumi, air tu akan hilang, meresap ke dalam bumi. Tapi gunung tu, subhanallah, kalau kita perhatikan ada gunung tu keluar air, sentiasa mengalir. Dari mana kita tak tahu. Subhanallah, kata ulama, Allah turunkan hujan di atas gunung sebagai takungan, seumpama tangki. Kemudian daripada situ turun, pergi ke sungai, dan ada orang mandi air terjun dan sebagainya. Subhanallah. Semua yang Allah sebut, kita rasa, kita nampak. Tapi tak ramai yang beriman. Sebab apa? Allah sebut nanti di hujung ayat ni. Iaitu, inna fi zalika. Apa dia? Tertinggal? Apa dia? Oh, patutlah pendek je ayat ni. Tertinggal satu baris lah ni. Wamin ja'ala fiha zaujaini yughshi al-laili. Betul barulah inna fi
Inna fi Okey. Kemudian Allah kata, apa lagi nikmat Allah, kebesaran Allah, wa min kulli samarat, dan dari kulli setiap. As-samarat, buah-buahan. Bila Allah sebut gunung bumi, Allah sebut pemasak dia. Kalau tak ada pemasak, bumi ni tak ada faedah langsung. Manusia pun tak boleh hidup, haiwan pun tak boleh hidup, tumbuhan pun tak boleh tumbuh. Maka Allah sebut gunung sebagai pemasak supaya bumi tu ada faedahnya. Kemudian lepas tu Allah sebut pula sungai. Kalau bumi dah tak bergoyang tapi sungai pula tak ada, tidak ada faedah. Semua proses tu sebenarnya menunjukkan kebesaran Allah dan menunjukkan rahmat Allah kepada manusia yang Allah akan cipta kemudian. Kemudian selepas daripada sungai, keluar apa dia? Buah-buahan. Jadi bumi ni sebagai tapak, gunung sebagai pengukur, dan sungai sebagai air untuk mengeluarkan buah-buahan. Untuk siapa ni? Semua untuk manusia. Allah tak perlukan buah-buahan, dan Allah tak perlu pun bumi ni. Semua Allah cipta untuk kita. Buah-buahan pula, buah-buahan banyak jenis. Allah sebut samarat dalam bentuk plural, jamak. Kalau nak bilang jenis-jenis buah ni, kita tak mampu. Kadang-kadang pisang pun dah berpuluh jenis, durian pun berpuluh jenis. Kemudian ja'ala, dia telah menjadikan fiha padanya zaujaini, berpasangan dua. Apa maksud ni? Ahli tafsir Syekh Al-Marawi mengatakan berpasangan ni mana lelaki dan perempuan. Kalau manusia ada lelaki ada perempuan, kalau haiwan ada jantan ada betina, kalau pokok pun sama. Pokok pun ada jantan dan ada betina. Sebab itulah buah-buah yang keluar tu sebenarnya hasil daripada gabungan perkahwinan antara pokok jantan dan pokok betina. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu pokok betina mana, pokok lelaki yang mana. Kalau berdasarkan ayat ni memang ada. Dan ada juga ulama mengatakan maksud berpasangan ni ialah lebih luas daripada jantan dan betina, iaitu ada buah-buahan yang Allah jadikan tawar, ada masin. Itu maksud berpasangan. Tawar, masin. Ada pahit, ada yang tak pahit. Ada yang manis, ada yang tawar, kan? Jadi berpasangan ni umum. Okey, kemudian nikmat seterusnya yuhshi. Dia menutupi. Yuhshi menutupi. Yuhshi sama juga dengan makna ghisyawah dalam surah awal surah Baqarah. Ghisyawah. Orang-orang kafir ada ghisyawah di mata mereka, iaitu penutup, sehingga mereka tak nampak kebenaran. Jadi yughshi maknanya dia menutupi al-lail, malam. Apa maksud ni? Iaitu Allah tutup malam, Allah tutup siang dengan malam. Iaitu kalau waktu siang kita dah penat bekerja, Allah nak bagi peluang untuk kita berehat, untuk kita tidur supaya dapat tenaga baru. Maka Allah tutup siang dengan waktu malam. Maka keadaan pun gelap dan keadaan pun tenang supaya kita dapat berehat. Di sini juga rahmat Allah. Jadi kalau kita hayati ayat ni, ya Allah, kita fikir macam mana kalau tak ada malam? Macam mana kalau tak ada malam? Cuba buka surah Al-Qasas ayat 71. Surah Al-Qasas ayat 71, 72. Ayat ni panjang, cuba kita tengok maksud dia.
Ya Allah. Cuba hayati maksud ayat ni. Allah kata, kul ara'aitum, cuba beritahu aku, wahai Muhammad, beritahulah pada orang musyrikin Mekah, beritahulah pada umat kamu. Apa dia? Akhbiruni, beritahu aku. Beritahu aku. Apa dia? Sekiranya Allah jadikan malam tu sarmadan. Sarmadan makna? Sarmadan makna dia abadan. Kalau Allah menjadikan malam tu selama-lamanya, tak ada siang, maka Allah tanya, Allah suruh Nabi tanya orang musyrikin, siapa ataupun ada tak Tuhan yang boleh membawa datang siang? Soalan tu kalau kita faham, ya Allah, lemahnya kita. Kenapa kita nak lawan Tuhan lagi? Bangun pukul 7, gelap. Pukul 8 pagi, gelap. Pukul 12 tengah hari, gelap. Siapa lagi boleh datangkan siang kepada kita kalau Allah jadikan malam tu sarmadan? Kemudian ayat 72, ini malam kan, al-lail. Ayat 72 Allah kata, wahai Muhammad, beritahu pada orang musyrikin dan kepada umat kamu, beritahu mereka supaya beritahu kepada kamu, iaitu beritahu aku, kalau Allah jadikan siang tu sarmadan, pukul 8 malam cerah, 12 tengah malam cerah, kita nak tidur pun tak boleh, nak rehat pun tak boleh, sarmadan selama-lamanya. Maka ada tak Tuhan lain yang boleh membawa malam kepada kamu untuk kamu rehat? Jawapannya tak ada. Jawapannya tak penting. Yang penting apa dah? Setakat mana kamu tunduk kepada kebesaran Allah. Kalau kamu jawab, tak ada, engkau je ya Allah, tapi kamu tak tunduk juga pada Allah, maka jawapan tu adalah sia-sia. Jawapan tu adalah sifat munafik. Mulut mengakui kebesaran Allah, tapi anggota badan, hati kita tak rasa pun kebesaran Allah. Okey? Jadi Allah kata, Allah menutupi siang dengan malam. Supaya apa? Sebab itulah, bila malam tu kita kena bersyukur kepada Allah. Dengan Allah cipta malam tu, kena banyak bersyukur kepada Allah. Tanpa malam, kita tak boleh berhak, kita tak boleh tidur. Hidup kita huru-hara, kelang kabut, habis, hancur. Maka sebab tu syukur kita di waktu malam ialah bangun tahajud. Bukan syukur kita tidur sampai subuh. Syukur kita ialah bangun tahajud. Kalau tak boleh lama pun sekejap, setengah jam ke. Sebagaimana Nabi solat malam sebab nak bersyukur kepada Allah. Dan Nabi bukan bersyukur sekejap. Nabi bersyukur sampai 2/3 malam. Kadang-kadang setengah, separuh malam. Itulah nilai orang beriman bila dia kenal nikmat Allah. Dia tak akan sia-siakan. Sebaliknya dia guna waktu malam itu untuk lagi mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sebut, inna fi zalik, sesungguhnya fi zalik, pada demikian itu. Nih, pada demikian itu, apa dia ni? Bumi Allah bentangkan macam hamparan, macam buaian, hebat walaupun besar, tapi tak nampak bulat. Walaupun bergerak, bumi ini berputar. Ada pendapat mengatakan 1 minit dia berputar 30 km. Kehebatan Allah. Bumi ini berpusing. Bumi berpusing, tapi kita tak rasa dia bergerak. Dan bahkan kelajuan dia 1 minit 30 km. Tapi kita tak rasa. Itulah kehebatan Allah, dan di situ juga rahmat Allah kepada kita. Cuba bayangkan kalau kita duduk atas bumi dan Allah bagi kita rasa. Macam mana? Tak boleh buat kerja, jadi mabuk, jadi pensan kok. Begitu laju pusingan bumi, tapi kita tak rasa. Jadi semua tu Allah kata apa? La ayat. Pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah. Liqaumin, bagi kaum yatafakkarun. Tengok Allah guna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa kalau kita belajar bahasa Arab? Fi'il mudhari' menunjukkan sentiasa berfikir.
Jadi akhirnya Allah nak puji siapa ni? Allah bukan nak puji pembesar, Allah bukan nak puji orang kaya, Allah bukan nak puji orang Arab, tapi Allah nak puji orang yang sentiasa berfikir. Jadi kehebatan manusia bukan keturunan, bukan bangsa, bukan pangkat, tapi setakat mana dia guna akal dia untuk memikirkan kebesaran Allah. Itulah manusia paling hebat. Sebab tu Allah kata bila tak berfikir, darjah manusia turun lebih teruk daripada haiwan. Dan sebenarnya untuk berfikir tentang bumi, tentang gunung, tentang buah-buahan, kan? Sehingga Allah puji ni, untuk berfikir sehingga Allah puji tentang ciptaan Allah ni, perlu tak, soalan saya, untuk berfikir tentang kebesaran Allah ni, perlu tak kita melancong? Bumi, memang kita duduk di atas bumi. Kita di Malaysia ke di Turki atas bumi. Kemudian gunung, di Malaysia pun ada gunung. Sungai-sungai di Malaysia pun banyak. Buah-buahan depan mata kita. Jadi sebenarnya kalau nak kenal Allah, tak payah melancong. Sebab tu Allah tak puji orang yang banyak berjalan. Allah tak puji orang yang banyak duit. Allah puji orang yang berfikir. Kadang-kadang duduk dalam gua, dia fikir kebesaran Allah, menjadikan dia orang yang bertakwa. Dialah yang terbaik walaupun tak keluar gua. Tapi ada orang yang pusing satu dunia, tapi dia tak rasa kebesaran Allah. Hasil daripada dia berjalan, dia tak rasa. Maka dia adalah orang yang tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pukul baca. Oh. Waktu dah habis lah. Kita berhenti setakat ayat 3. Berapa ayat kita tadabbur lagi? Surah Ar-Ra'd 1, Surah An-Naba kan 2, Al-Baqarah berapa ayat? 3 ayat. Surah apa lagi? Al-Qasas 71, 72 kan. Mungkin dekat 10 ayat kita tadabbur walaupun 1 jam. Semoga apa yang kita tadabbur hari ini akan melahirkan rasa cinta kepada Allah dan rasa kebesaran Allah, dan daripada rasa cinta dan rasa kebesaran Allah mendorong untuk kita semakin mentaati Allah dan semakin menjauhkan daripada maksiat, khususnya selepas proses latihan kita sepanjang bulan Ramadan. Ramadan tu seumpama PLKN, pusat latihan. Maknanya lepas keluar pusat latihan, dia kena praktiskan apa yang dia buat semasa dia berlatih di pusat latihan tu. Begitulah orang masuk bulan Ramadan, dia masuk pusat latihan. Sebenarnya latihan tu untuk dipraktis bila? Selepas Ramadan. Bukan untuk dipraktis bulan Ramadan, tak. Ramadan latihan. Praktikalnya bila? Selepas Ramadan. Jadi kalau lepas Ramadan dia berlatih, kemudian lepas Ramadan dia tak amalkan apa yang dia belajar di bulan Ramadan, maka latihan tu sia-sia. Sia-sia. Berlatih bangun malam, solat witir, solat tarawih sampai 13 rakaat. Lepas Ramadan, witir 1 rakaat pun tak buat. Inilah orang yang gagal. Bulan Ramadan dia boleh baca Quran setiap hari. Lepas Ramadan, Syawal, seminggu tak mula lagi. Sebenarnya dia gagal dari latihan tu. Okey? Semoga Allah masukkan kita dalam kumpulan mereka yang berjaya mendapat takwa dan berjaya mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada soalan ke? Okey, wa antum fajazakumullah khairan kepada semua pelajar. Pelajar menyebabkan insya-Allah saya dapat pahala. Kalau tak ada pelajar, saya tak dapat pahala. Tak ada soalan Okey. Cukup setakat ni, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.